Okay, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada kelas 4 Bestari ya. Hari ini 20 Oktober 2021 hari Rabu. Sepatutnya dua waktu kita buat Google Meet kan. Tetapi untuk dua cikgu akan rakaman sebab selepas ini cikgu ada tugas lain jadi terpaksa saya buat rakaman ini tetapi esok hari Khamis kita akan buat Google Meet hari Isnin yang lepas cikgu telah bincangkan kita telah pergi ke bahagian 9.4 iaitu aplikasi gebaran kalian peristiwa bergabung. So seperti yang anda maklum, gebaran kalian peristiwa bergabung dia ada dua. Yang utama, yang pertama ialah bersandar tidak bersandar, dan yang kedua ialah saling eksklusif tidak saling eksklusif. Jadi di sini peristiwa bergabung untuk satu-satu soalan itu terpulanglah kepada keadaan soalan dan kita perlu tahu ianya mana satu. So yang pertama cara untuk mencari kebaran kalian bagi peristiwa bergabung, yang pertama menyenaraikan semua kesudahan bagi peristiwa bergabung. Lepas itu menggunakan rumus yang betul, sama ada kalau dia peristiwa bersandar tak bersandar kita guna darab, kalau dia saling eksklusif tidak saling eksklusif kita guna tambah tolak. Kita juga boleh menggunakan perwakilan yang lain seperti kita boleh guna jadual, kita boleh guna pasangan bertertib, ataupun kita boleh gunakan baraja pokok. Contoh 10 kita telah bincang A, B, C Sekarang kita bagi D kita bagi D. Okay, so sambung kita tinggal tidak banyak lagi soalan Saya rasa tinggal D, E, F, G 4 soalan. Dan lepas itu kita akan tamat tajuk ini Okey. Rosiana, Syafika dan Wilson menduduki suatu ujian memandu. Kebaran kalian Rosiana, Syafika dan Wilson lulus dalam ujian memandu itu masing-masing 3/4, 4/4 dan 1/3. Jadi di sini kita boleh tahu ini adalah peristiwa tidak bersandar kan, maksudnya peristiwa kebaran kalian peristiwa pertama tidak memberikan kesan ataupun tidak mempengaruhi kebaran kalian peristiwa yang kedua, sebab Rosiana lulus atau tidak mempengaruhi Syafika dan juga Wilson dan seterusnya. Jadi masing-masing. Okey, jadi saya tulis dulu kebaran kalian untuk Rosiana, saya guna R. Okey, Rosiana lulus untuk ujian memandu yang pertama ialah 3/4 kan. Okey, jadi dengan kata lain dulu saya guna R, soalan seperti ini ada kita buat di atas tadi sebelum ini iaitu 1/4 sebab jumlah dia lepas itu kita juga tengok yang kedua. Selalu macam ini Okey, sorry. Maaf Okey. Okey, yang kedua kebaran kalian untuk Syafika saya guna S. Okey, dia lulus ialah 4/5. Kebaran kalian dia lulus ujian memandu 4/5 dan kebaran kalian dia tidak lulus. So S, tidak lulus 1/5. Jumlah dia mesti 1 that's why saya guna warna berlainan. Lepas itu kita juga boleh dapat untuk kebaran kalian Wilson. Wilson lulus ujian memandu 1/3 dan dia gagal ataupun tidak lulus 2/3. 2/3. Okey, so tulis dulu Okey, kita yang pertama. Apa dia? Semua lulus. Semua lulus maksudnya Rosiana lulus.
Bersilan dengan Syafiqah lulus, bersilan dengan Wilson pun lulus. Jadi untuk kebarang kalian Rosiana lulus 3, Syafiqah lulus 4/5 dan juga Wilson lulus 1/3. Okey, 1/3. So anda boleh guna kalkulator ataupun sebenarnya kalau kita tengok soalan ini dia senang iaitu 4 ini potong, 3 ini potong atas bawah. So jawapan dia 1/5. Okey, ketiga-tiga mereka lulus ujian memantu. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua, hanya seorang daripada mereka dalam lulus memantu itu. Seorang. Ini banyak kita perlu buat. Ada 3 kemungkinan. Satu orang maksudnya kalau Rosiana lulus, dengan kata lain Syafiqah gagal, Wilson gagal. Ini yang pertama kan. Atau kita tambah yang kedua, Rosiana gagal, Syafiqah lulus, Wilson gagal. Hanya satu orang saja yang lulus. Sama ada Rosiana lulus, Syafiqah lulus, atau Wilson lulus. Wilson lulus. Syafiqah gagal. Wilson pula lulus. Jadi ini kita kena kira satu-satulah. Darab. So Rosiana lulus 3/4. Okey, darab dengan gagal untuk Syafiqah dan Wilson 1/5 dengan 2/3. Okey, seterusnya untuk yang Rosiana gagal, ini tak perlu lagi sorry padam. Padam okey. Okey, so untuk Rosiana gagal 1/4, Syafiqah pula lulus 4/5 kan. 4/5-nya Wilson gagal 2/3 sekali lagi. Dan akhir sekali untuk kebarang kalian Rosiana gagal 1/4. Syafiqah gagal 1/5. Dan akhirnya ialah Wilson lulus 1/3. 1/3. Jadi mudahkan berapa? 6, 14, 15. 15 daripada 60 saya rasa. Betulkah? Ya, so 1/4. Jawapan 1/4. Okey, dan yang ketiga, soalan yang ketiga. Sekurang-kurang seorang mereka lulus. Kalau ada sekurang-kurang, kita guna kebarang kalian 1 tolak. Kalau sekurang-kurang seorang lulus, maksudnya kita tolak semua gagal. Semua gagal. Rosiana gagal, Syafiqah gagal, dan juga Wilson gagal. Okey. Dengan ketiga-tiga gagal 1/4, 5, darab 2/3. 2/3. 3 gagal lah, 2/3. Okey, so kita akan dapat berapa ni? 58/60. So dia sama dengan 29/30. Ketiga-tiga gagal. Ini okey, sekurang-kurang seorang mereka lulus 29/30. Itu untuk soalan D ujian memandu. Okey, ujian memandu. Boleh Okey, seterusnya untuk E, dalam suatu pemilihan pengawas sekolah, kebarang kalian bahawa Nazim dan Runi dipilih masing-masing 2/5 dan 1/3. Ini sama dengan atas iaitu peristiwa tak bersandar. Okey, tak bersandar. Jadi 2 orang dipilih. Saya rasa lebih kurang sama benar kita buat atas.
Nazim dulu. Kebarangkalian Nazim dulu. Nazim dipilih sebagai pengawas. 2/5. Maksudnya kalau dia tidak dipilih leh. Kalau dia tidak dipilih maksudnya N, lah tidak dipilih sebagai pengawas, kebarangkalian dia 3/5. Dia mesti jumlah dia mesti sama dengan 1 lah. So saya boleh dapat 3/5 dengan 1 tolak 2/5. So boleh dapat 3/5. Okey, untuk satu orang lagi, untuk siapa itu Rooney, katakan saya guna R. So Rooney dipilih sebagai pengawas 1/3. 1/3. Jadi kebarangkalian dia Rooney gagal 2/3. 2/3. Boleh ya? Okey, jadi kita cuba jawab yang pertama. Okey. Hanya Nazim dipilih. Nazim dipilih sebagai pengawas, tetapi Dana Rooney tidak dipilih. Sebab hanya Nazim saja dipilih. Maksudnya Rooney tidak dipilih lah. So kita darab dengan Rooney tidak dipilih. Rooney tidak dipilih 2/3. Okey, jadi anda akan dapat 4/15. Okey, ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, sekurang-kurang seorang daripada mereka dipilih. Ini sama dengan case tadi yang terakhir lah. Kalau seorang daripada dipilih, kita guna 1 tolak, 2 tidak dipilih. Nazim tidak dipilih, Rooney tidak dipilih. Kalau ini tolak, maksudnya jawapan dia ialah sekurang-kurang seorang dipilih. Okey, so ini lebih cepat. Okey, 1 tolak. Okey, Nazim tidak dipilih 3/5. Darab dengan Rooney tidak dipilih 2/3. Okey, so jawapan dia ialah 3/5. Okey, ya, itu dia. Ya, itu dia. Alright. Sudah? Okey, kita pergi ke kebarangkalian Min Chuan lulus dalam biologi, kimia dan fizik 1/5, 3/4 dan 2/3. Okey, jadi ini case sama dengan D tadilah. Kebarangkalian biologi lulus 1/5. Kalau dia gagal gagal kita guna B, ini adalah sama dengan 4/5. Kemudian untuk yang kedua, kebarangkalian kimia lulus. K ialah kimia 3/4. Okey, maksudnya dia gagal kimia. K, gagal kita guna 1/4. Dan yang ketiga ialah fizik. Fizik saya guna F lah. Kalau dia lulus fizik 2/3 dan dia gagal fizik F, gagal fizik 1/3. Jumlah dia mesti 1. Okey, so itu dia. Okay, sekarang kita tengok yang pertama. Cari kebarangkalian bahawa Min Chuan lulus kimia sahaja. Kalau dia lulus kimia maksudnya biologi dia gagal, kan? Kimia dia lulus. Dan juga kimia lulus dan juga akhir sekali fizik dia gagal. Okey, hanya boleh kimia lulus. Satu saja lulus. Okey, jadi 4/5 darab K 3/4. Ia rujuk kepada yang itu. Yang gagal fizik 1/3. Gagal fizik, lulus kimia dan gagal biologi. Okey, biologi. Alright, sudah. Okey, jadi ini sama dengan jawapan dia ialah 1/5. Ini boleh 3 boleh potong, 4 boleh potong. So tinggal 1/5. Okey, yang kedua, semua subjek dia lulus. Lulus semua. Lulus semua maksudnya biologi dia lulus. Saya terus biologi lulus, darab dengan kimia dia lulus 3/4, darab lagi dengan fizik lulus
Okey, jadi jawapan di sini ialah 1 per. Okey ya, boleh guna kalkulator semak sekali lagi ya. Okey, dan yang ketiga, sekurang-kurang satu subjek lulus. Ini sekurang-kurang sama dengan tadilah, guna 1 tolak semua gagal. 1 tolak biologi gagal, kimia gagal, dan juga fizik gagal. Okey, jadi ini lebih cepatlah. Okey, 1 tolak. Okey, gagal itu 4/5 untuk biologi, darab dengan 1/4 kimia gagal, dan fizik gagal 1/3. Okey, dan akhirnya kalau 1 tolak dia dapat berapa? 56/60. Okey, dan kita mudahkan 28/3, 14/15. 14/15. Okey ya, sudah? Okey, jadi kita pergi ke G. Ke G ya, soalan yang terakhir. Terdapat 5 helai blaus hitam, 7 blaus biru dan juga selebihnya blaus putih di dalam sebuah almari. Sehelai blaus dipilih secara awal daripada almari itu. Okey ya, jadi ini ialah peristiwa eksklusif dan juga tidak saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Kalau kita tengok dia punya soalan lah, dia pilih satu kan, dia pilih satu biasanya eksklusif, tidak eksklusif. Okey, jadi kita tulis dulu ada yang hitam ada 5. Hitam ada 5. Lepas itu yang biru, biru ada 7 helai. Kemudian untuk butir tak tahu berapa. So mungkin S dululah. So berapa jumlah ini? Jumlah di sini ialah 12 tambah X. 12 tambah X. Jadi yang pertama, sehelai dipilih. Jika kebarang kalian memilih sehelai braus biru atau putih. Biru atau putih. Biru atau putih ialah 2/3. Okey. Sebab hijau, biru, putih ini 3 jenis warna dia memang apa itu kita kata tidak ada tidak bersilang kan satu sama lain. So kalau tidak bersilang maksudnya mereka adalah saling beristiwa saling eksklusif. Jadi dia kata kebarang kalian untuk braus biru atau putih. Ini ialah kebarang kalian biru putih tidak ada bersilang, so tak ada tolak bersilangan. So kebarang kalian yang diberi dalam soalan ini sama dengan kebarang kalian putih. Berapa kebarang kalian putih? 7/7 daripada jumlah 12 tambah X. Tambah kebarang kalian putih ada X kan? Putih ada X helai. So kita pun tulis S bahagi 12 tambah X. Okey. Jadi kalau tidak mau awak mudahkan, awak terus bagi jawapan daripada kalkulator lah. Kalau nak mudahkan. 2/3 sama dengan 7 tambah X bahagi dengan 12 tambah X. Okey, darab silang.
2 darab 12 tambah X. Okey, darab silang. Ini darab silang. Sama dengan 3 darab 7 tambah X. Okey. Dan saya teruskan. Dan ini 24 buka kurung tambah 2X sama dengan 21 tambah 3X. Okey. So, kalau guna kalkulator lah, S ialah 3. X ialah 3. Maksudnya putih itu ada 3. So, berapa jumlah 12 tambah 3? 15. Dan soalan ini dia tak berapa bilangan braus putih. Braus putih S ialah ini kita carilah. Okey. Yang kedua, kebarangkalian yang kedua, seterusnya cari kebarangkalian memilih sehelai blouse hitam. Hitam atau guna kesatuan atau putih. So oleh sebab ini adalah saling eksklusif. Okey, kebarangkalian hitam tambah kebarangkalian dia putih. Okey. Jadi hitam kita ada 5 helai. So 5 daripada 15 jumlah. Okey, putih ialah 3 helai. 3 daripada 15. So jumlah dia 5 tambah 3 8 per 15. 8 per 15. So itu jawapan untuk soalan G G. Okey. Jadi cikgu cuba berikan latihan. Ini adalah soalan yang DEFG. DEFG ini ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Untuk kerja rumah, boleh kerja rumah saya cuba sekejap. Kerja rumah saya type di sinilah. Okey. Ya, kerja rumah. Oh, dia turun ke bawah. Tidak apalah. Okey. Baik. Okay, so saya tak apa. Tak apalah. Okey. 85 itu yang biarlah jangan kata okey. Okey. So latihan practice sendiri 9.2B muka ini adalah latihan dalam buku teks muka surat 250. Saya pun tak pasti ini sudah diberi atau tidak. Kalau belum teruskan, kalau sudah tak apa sebab saya memang akan ini memang semua soalan kita jawab. So saya tak sebut soalan lah. Saya hanya sebut 9.2C muka surat 252. And then kemudian 9.3A. Okey, soalan 9.3A muka surat 254 hingga 255. 5455. Okey, lepas itu ambil catatkan awak mesti catatkan kalau tidak nanti awak akan lupa 9.3B. Okey, 9.3B 3B 3B tu muka surat 25859. Tidak banyak, setiap itu hanya 34 soalan. Dan satu lagi 9.3C. 3C Okey, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. 3C ialah muka surat
261. Itu dululah, ini saja dulu. So buat and then pagi esok kita akan bincang. Kita akan bincang ini awak buat dalam buku latihan, buat dalam buku latihan. So cikgu rasa itu sahaja daripada saya pada pagi ini. Kita akan jumpa di Google Meet pada pagi esok iaitu hari Khamis, dan esok waktu kita awal pagi 7.10 hingga 8.10. So saya harap bolehlah anda bangun awal supaya boleh mengikuti PDPR kita. So sekian, terima kasih.